Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kamu berpuasa. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada petang yang berbahagia ini. Kita berada di dalam satu majlis zikrullah, majlis untuk kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana majlis ilmu ini ialah merupakan salah satu daripada majlis zikrullah yang saya kasih al-fadil Tuan Pengurusi Majlis yang berusaha, Datuk Badri selaku Pengurusi RHB yang berusaha, Tuan CEO dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia kita dapat bersama-sama pada petang yang berbahagia ini. Kita berada di dalam satu majlis yang cukup disukai oleh para malaikat. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, innal malaikata la tad'a ajnahatiha li talibil ilmi wa ridha bima yasna' atau kama qala. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada mereka yang berada di dalam majlis ilmu dan diredha terhadap apa yang kita lakukan. Inilah kelebihan kita berada di dalam majlis seperti begini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidur nak beli ilmu pun boleh pahala. Ini kelebihan. Sebab tu saya tak marah kalau anak tuan-tuan tidur dalam majlis ilmu, kerana saya pun kaki tidur dia. Saya teringat waktu belajar di UKM dulu tahun akhir, paper dia paper dakwah kepada non-Muslim. Kuliah lepas Jumaat 2 jam, 2 hingga 4 petang. Yang saya sedarnya ialah hari ini kita mulakan, dan saya sedar pula insya-Allah kita bertemu Jumaat depan. Tapi kuliah saya datang, tak penting.
Sebab tu waktu saya menjadi pensyarah dulu, saya tak marah nak murid saya lena. Moga ustaz dia pun kaki lena dia. Tapi yang pentingnya tidur dalam ilmu ni boleh pahala. Sebab tu tuan-tuan tidurlah bersama-sama dengan orang tidur. Jadi tuan-tuan, kita berada di dalam majlis seperti begini. Sempena pula dengan Ramadan. Kita ini sudah masuk penggal yang kedua, iaitu sudah 12 hari kita berpuasa. Artinya kita dapat lihat masa berjalan begitu pantas sekali sebenarnya. Ini sebagai satu penanda aras dunia sudah nak akhir, kiamat sudah nak berlaku. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai satu tanda kiamat. Kerana selepas daripada baginda tidak ada lagi Nabi yang diutuskan. Sebagaimana Nabi menyebut la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi selepas aku ni seorang Nabi. Cuma ada macam didakwa oleh Mirza Ghulam. Mirza Ghulam ini ialah pengasas kepada ajaran Qadiani. Dia kata dia Nabi terakhir. Dia pun ada hujah dia, pokok sesat ni pun ada hujah dia. Kerana hadis Nabi sebut, dia kata ana khatamul anbiya. Aku ini ialah penyudah, penutup Nabi. Tapi dia pergi bersyarah kat pengikut sesat dia, ana khatim. Khatim ni maknanya cincin. Aku ni cok mohon. Nabi Muhammad beritahu aku ni merupakan cok mohon. Lepas ni ada lagi Nabi lain, iaitu aku lah. Tapi tuan-tuan jangan heran, walaupun kita mungkin kita tak percaya pasal kita ada ilmu, kita ada iman. Tapi orang ni orang yang ada yang percaya dengan dakwaan dia. Sama seperti mana ajaran taslim. Ajaran taslim ni orang panggil ajaran Haji Ahmad Matahari. Sama dengan nama pak saya. Bukan pak saya lah. Dia berkembang di belah balik pulau sana. Dulu cukup hebat, tahun 60-an. Berkembang di sebelah Perak Utara, di sebelah Kedah, Pulau Pinang. Ajarannya semua ajaran pakai niat. Dia pun ada hujah dia. Tu saya kata tadi, puak-puak ni pun dia pakai hadis. Tapi dia tafsir cara sesat dia. Dia kata innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu semua dengan niat. Bila tanya dah sembahyang, dah. Dia pakai niatnya, khalas jadi. Nah, jenis puak-puak ni kita kena layak buruk sikit. Kita buat kenduri, bubuh kambing panggang 2 ekor depan dia sampai dekat pinggan, jangan bubuh, jangan bagi. Dia tanya mana kambing, pakai niat tak? Waktu nak menterdarah dia tak nak pakai niat. Waktu nak ibadat dia putar. Tapi tuan-tuan, ada orang ikut dia.
Sebab tu ajaran-ajaran hari ini kita kena peringat elok. Banyak ajaran-ajaran yang diajar kadang-kadang melalui YouTube sebagainya. Banyak benda-benda yang muncul ketika langit terbuka ni. Sebab tu kita nak mengaji, nak belajar ni, biarlah kita dengan guru yang mursyid. Nah, Imam Ghazali kata, awak mengaji, belajar, tak ada guru, fasyaihu syaihu syaitan. Kalau awak mengaji, belajar, tak ada guru, tak ada ustaz, guru awak tu syaitan. Kita boleh nak tengok YouTube dan sebagainya sebagai pengukuhan, tak apa. Dah kita ada basic. Tapi kalau semata-mata nak mengaji itu bahaya, jangan. Sebab tak boleh. Banyak benda-benda. Berarti Imam Malik sebut. Imam Malik kata, man tasawwafa fala tafaqaha faqad tazaddaqa. Man tasawwafa, man tafaqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Imam Malik kata, siapa yang ada tasawuf tetapi tak ada fiqh, dia boleh pergi jadi zindik. Zindik ni macam kafir lah. Dan siapa yang ada fiqh, tak ada tasawuf, masih. Sebab dia fiqh ada, tapi tidak ada tasawuf, maknanya tak ada akhlak, jadi pasif. Dia tahu ini halal, ini haram, tapi dia buat. Tu pasif. Dia beriman, dia tahu dosa, dia buat ni. Tapi orang yang ada tasawuf, fiqh tak ada, zindik, dia kadang-kadang menghalalkan benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Masuk benda jelas. Banyak ajaran-ajaran yang kadang-kadang kita tengok, ya, dia kata orang perempuan semua pakat pergi berzikir kat luar. Laki-laki semua berzikir kat luar. Laki-laki pergi berzikir dalam bilik dengan Tok Syekh ni. Itu dia sudah menghalalkan benda yang haram. Boleh, tak apa duduk laki-laki perempuan duduk sebilik. Pasal apa? Dia makam dia lain. Tak ada. Bukan kira makam tak makam. Iblis ni dia tak kira makam tak makam. Tapi nak sebutnya benda yang kalau kita faham fiqh, daripada awal kita kata tak betul. Tu tengok bersalam laki-laki perempuan, jelas Nabi ni tak pernah sentuh tangan perempuan yang mahram. Tiba-tiba dia kata boleh, tak apa pasal Pak Syekh dia tu makam dia lain. Itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tak boleh. Kita mengharamkan yang halal pun tak boleh. Menghalalkan benda yang haram pun tak boleh. Mengharamkan benda yang halal pun tak boleh. Sebab kita nak fiqh. Sebab Islam dia datang dengan package. Datang dengan 3: akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak itu tasawuf. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita ni sudah berada di akhir zaman. Maknanya dunia sudah nak kiamat. Justru itu kita puasa hari, dah masuk hari 12, tuan-tuan. Baru dia puasa dia tu.
Hari ini kita dah masuk hari yang ke-12. Masa baru je puasa ni. Ini pun juga tanda kiamat. Sebagaimana hadis riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman fatakunu as-sanah kasyahri wa yakun syahr kal jum'ah wa takunu al-jum'ah kal yawm wa yakunu al-yawm ka ihtiraqis sa'fah atau kama qala. Nabi menyebut, Nabi kata sentiasalah tidak akan berlaku kiamat sehinggalah jarak masa itu dia jadi dekat. Setahun seolah-olah macam sebulan. Sebulan seolah-olah macam satu minggu. Satu minggu seolah-olah macam sehari. Satu hari pula seolah-olah macam satu jam. Satu jam seolah-olah macam kita ambil mancis, kita bakar dekat petrol spark, maknanya cepatnya sejam jalan. Itulah dia hari ini. Sekarang kita puasa terasa cepat. Bangun pagi, subuh balik, dah pukul 8, pergi pejabat, asar, dan zuhur, lepas tu dah asar, asar Ramadan, enggak pula. Dulu kita berpuasa lah, waktu ingat kecil tu kan, kita ingat, budak ni tak ingat lah, dia budak ni. Zaman kita dulu kan, nak tunggu puasa sehari, puasa lama tuan-tuan. Panjang penantian satu penyiasat. Nak tunggu kan. Kadang-kadang kita pergi beli ais waktu tu, air bantal tu kan, dia buku dalam masuk abu ni lah, abu papan tu, bungkus dalam dia keladi. Kadang-kadang kita tengok air cair lah, puasa tak buka lagi. Sekarang Masya Allah, itu tanda kiamat kita Nabi sebut tu. Lah, Nabi dia cakap ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni dia tak cakap dengan cara mampu macam kita ni. Dia tanya langsung apa yang cakap tu diwahyukan oleh Allah. Kata baginda apa Nabi sebut dalam hadis ini menggambarkan itulah dia perjalanan yang kita alami hari ini. Yang kita alami hari ini. Betapa cepatnya perjalanan jalan hidup kita. Cepat perjalanan hidup kita. Setahun hari ini macam sebulan. Baru saja kita rasakan sambut tahun baru. Hari ini dah masuk tengahan bulan 4. Sebulan macam seminggu. Baru je 1 hari bulan. Hari ini dah 14 hari bulan. Seminggu pula macam sehari. Rasa baru dia dengar khutbah Jumaat. Esok dengar pula khutbah Jumaat. Sehari pula macam sejam. Tuan-tuan tengoklah kita bekerja kan. Sampai tak jabat tengok ada buka fan Zuhur dah. Lepas tu asar. Sekejap masa berjalan. Dan sejam pula macam dah tadilah kita bakar petrol dengan
mancis cepat jalannya. Inilah tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Jadi kita sudah nak berada di ujung dunia ni, sudah nak sampai ajal. Dan dunia ni sendiri pun sudah nak hancur ataupun nak menghadapi ataupun mengalami kiamat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka kita, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita puasa. Allah Taala perintah kita puasa ni, saya sebut tadi, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintahkan kita puasa, bukan dia nak seksa kita. Ya. Kalaulah tujuan puasa ni untuk nak seksa kita, maka dah tentulah kita ni tak disunatkan segera berbuka. Dan Nabi sebutlah hadis yang diriwayatkan dalam muttafaqun alaih, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Sentiasalah manusia itu berada di dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka puasa. Artinya kita dapat lihat puasa bukan tujuan untuk seksa, tetapi dia bertujuan ialah untuk nak menguji kita, sama ada kamu ini boleh laksanakan ataupun tidak perintah itu. Allah Ta'ala dia nak uji kita. Kalau dia untuk nak seksa kita, nak mendera kita supaya nampak kita ni lapar, maka dalam Islam tak disunatkan untuk kita bangun sahur. Sedangkan kita digalakkan bangun sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Naklah kita ni makan sahur, bangun sahur, kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Walaupun kita tak lalu, setengah orang tu memang tak lalu bangun sahur. Tapi dia tanya ada kakak ni kurang bangun, tak lalu makan sahur. Nak lalu makan sahur, 12 malam dia makan. Lepas tarawih tu makan orang. Bangun sahur tak lalu makan, Ustaz. Tak lalu makan pun juga 12 malam dia makan, kenyang. Tapi tak apalah nak sebutnya, perempuannya tak kenyang macam mana sekalipun, lalu tak lalu, perempuannya ambil sunnah. Minumlah air seteguk apa. Karena di dalam sahur itu ada keberkatan. Artinya tuan-tuan, hidup kita ni sebenarnya penuh dengan kebaikan. Amalan kita sebenarnya penuh dengan kebaikan. Sehingga kan dia perintah kepada kita, kamu baik, kamu terdiri hamba yang baik kalau kamu segera untuk berbuka. Segera untuk berbuka. Makruh kita mengakhirkan buka puasa. Segera untuk kita berbuka. Dan sahurnya pula disuruh kita bangun sahur. Kerana di dalam sahur itu ada keberkatan untuk menguatkan, untuk berlakunya taqwiyah, kekuatan yang ada kepada kamu untuk besok hari berpuasa. Inilah yang dikatakan sebagai agama Islam yang Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa, bukan bertujuan untuk nak menyiksa hamba dia. Allah Ta'ala ni dia tidak zalim macam hamba dia. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Allah Ta'ala. Dia disuruh kita buat satu benda ni tuan-tuan, kita boleh buat.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala dia tidak akan taklifkan, bebankan kepada kita dengan apa yang kita tak boleh buat. Batu puasa musuh tak apa, tak boleh puasa. Sakit yang mudarat tak boleh puasa. Musafir tak boleh puasa. Ini Islam. Masya Allah, agama kita ni, batu Islam ni ajaran dia mudah, tak payah. Islam ni mudah, ajaran dia tak payah. Ya, puasa wajib, tapi ada pengecualian. Kalau kamu sakit, unsur tua yang tak ada kedengaran, boleh buka. Ini katakan, inilah Allah Ta'ala kita sebagai hamba dengan dia. Dia nak tengok kita ni boleh buat atau tidak. Kamu boleh ikut atau tidak perintah. Nasi itu halal tapi haram di siang hari. Isteri kamu itu halal untuk kamu bergaul tapi haram di siang hari. Nak tengok di sana adanya hudud, ada batasan yang Allah Ta'ala tentukan, ada border yang kamu tak boleh langgar perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Itu saja. Kita puasa ni nak tengok kamu bertakwa atau tidak. Allah Ta'ala dia tak zalim kepada hamba dia terhadap satu perkara. Ada orang kata payah lah Ustaz Islam. Payah. Kita tanya payah apa? Cuba tanya beritahu payah apa? Payah lah Ustaz. Payah apa? Perlu beritahu payah. Dia kata lah, bila payah sekali bila kita ikut Islam ni, arak tak boleh minum lah. Arak satu tak boleh minum, berkenjam, berlambak lagi kemudian minum air. Arak satu tak boleh minum. Kamu kata Islam payah. Fresh orange boleh minum, lecikang boleh minum, kelapa muda boleh minum, coconut shake boleh minum, ABC boleh minum, cendol bakar boleh minum. Yang tak boleh minumnya arak satu. Kamu kata Islam ni payah. Sedangkan banyak benda-benda yang Allah Ta'ala halal, kamu kata Islam ni payah. Kalau buat undi pun hak yang halal lebih banyak daripada hak arak. Arak pun bukan sedap. Mana saya tanyalah, orang pernah minum arak, bang, minum arak ni sedap ke bang? Tak adalah sedap Ustaz. Tapi bila minum nampak Casablanca, Brazil, Brunei, New Zealand, Australia, California, sedap-sedap dalam Sungai Gombak. Itu yang dia kata sedap. Senang apa? Yang Allah Ta'ala suruh kita makan ni tuan-tuan, halal belakang, baik belakang. Halalan tayyib. Halal, yang halal ni semua baik. Setiap yang halal semuanya baik. Tak ada yang tak baik. Setiap yang halal semuanya halal. Tapi oleh kerana manusia ni, dia apabila dia mencari lain daripada pegangan, pandangan yang diajar oleh Islam, dia sudah buta hidupnya. Dia tak nampak. Dia tak nampak kebaikan. Padahal arak ni tak sedap, busuk, memabukkan. Dan dia kata yang tu dia nak minum. Ini yang Allah Ta'ala sebut, la ta'mal awsar walakin ta'mal qulub. Mereka ni mata mereka tak buta, yang butanya hati dia. Buta hati dia. Kalau dia sedar, dia tahu puasa tidak ada pun. Tidak ada benda yang dia nak anggap sebagai satu perkara yang boleh menampakkan sebagai satu agama yang menyuka dan payah. Islam payah, senang. Kan kata payah.
Sebab tu Allah Ta'ala atur kita tengok. Semayang subuh, tadi kita tengok pukul 6. Zuhur 1:30. Asar 4:30. Maghrib 7:30 kita katakan. Isyak pula 8:30 nanti. Allah Ta'ala dia tak perintahkan kita semayang pukul 6 semayang. 6 subuh semayang. 6:30 wajib semayang pula dah. Pukul 7:30 wajib semayang. Pakai tak dunia lagi dah. Gaya nak pegang komputer, buka komputer macam tuan-tuan kerja bank. Gaya nak buka komputer tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti semayang, Allahu Akbar. Berhenti sekejap, semayang sekejap. Kemudian buka komputer pula, mari semayang. Itu baru Islam tadi. Islam aku elok sangat-sangat dah buat. Tak ada benda yang menyusahkan manusia. Tak ada benda yang menukarkan manusia. Macam juga ibadah puasa kita ni senang. Kita nak buat. Malahan hari ini baru orang nampak tentang Islam itu macam seolah-olah Islam itu sukar, Islam itu payah. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami. Oleh itulah kepada kita tahu Islam ni tuan-tuan, kita bukan alim sangat. Alim ni dah jadi fardu kifayah. Tapi kita pada basic kita tahu mudah Islam. Mudah Islam. Pasal dia nak uji kita. Tengok kita, kamu ni menjadi orang bertakwa atau tidak? Tengok. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Kerana ibadah puasa ni tuan-tuan menguji kita. Ini ujian kita. Nak tengok ujian kita sama ada kita ini jujur atau tidak dalam kehidupan kita, ialah ibadah puasa. Kerana ibadah puasa tidak ada siapa pun yang tahu yang kita puasa atau tidak. Hatta isteri kita sendiri pun tak tahu kita ini puasa atau tidak. Tapi tak sembahyang, isteri kita tahu. Tidak tahu. Orang lain pakai puji lah. Oh suami kau ni milah. Oh baik orangnya. Warak orangnya. Bini kita gelap. Senyumlah hati. Pasal apa dia baik apa? Suami ku sangat sungguh pada. Tapi puasa dia tahu tak? Tak tahu. Isteri kita orang rapat yang kita tak tahu kita puasa atau tidak. Balik daripada pejabat kita buat mata putih lebih besar daripada mata hitam. Puasa bang, puasa. Hari ni panas sikit jam kat jalan. Padahal dia terkedarah nasi ayam 3 pinggan dengan geng-geng plastik hitam. Dengan bini dia boleh tipu. Tapi semayang tak boleh tipu, inilah kata ibadah. Ibadah ialah ibadah yang betul-betul kita tengok. Kita buat itu betul-betul lah. Kerana Allah Ta'ala. Pasal kita boleh tipu tapi kita tak. Jadi benda ni kita absorb. Kita bawa dalam diri kita. Dalam kehidupan kita. Kita tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala haram. Walaupun kita duduk di Amerika. Walaupun kita duduk di Singapura. Walaupun kita duduk di Thailand. Walaupun kita duduk di Amerika. Walaupun kita duduk di London. Kita tak buat. Walaupun manusia lain tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Macam ini juga kita berpuasa. Kita tak ambil rasuah. Kita tak makan harta haram. Kita tak curi hak orang. Kita tak ambil hak orang lain. Sebab apa? Walaupun SPRM tak tahu. Walaupun polis tak tahu. Walaupun pihak berkuasa tidak tahu. Kita tak buat sebab bukan kerana takut pada dia. Kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita berpuasa ini. Jadi saya rasa itulah saya dapat sampaikan pada ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan yang masih lagi banyak lagi berbaki, dan kita terus untuk kita bersemangat untuk kita menunaikan amalan-amalan pengisian kita di dalam Ramadan. Sekali saya berpesan antara benda yang tuan-tuan nak buat dalam bulan Ramadan untuk diri saya sendiri dulu, amal tarawih dengan tinggal, kerana tarawih ini tak ada bulan lain. Kalau ada orang bagi mengajar kita, dia kata tarawih ada bulan Rejab, luku kepala dia. Yang kedua, banyak baca Quran.
Yang ketiga, tadarus. Tadarus ni kita baca, isteri kita dengar, isteri kita baca, kita dengar. Itu tadarus nama dia. Tapi kalau kita dengan kawan kita dekat surau masjid, kau baca selai, setengah jam habis satu juzuk, itu bukan tadarus. Itu nama puterai nama dia. Dan yang keempat, banyak sedekah. Kerana Nabi ni pemurah, tapi dalam bulan Ramadan Nabi lagi buat sedekah. Yang kelima, kita beri makan orang buka puasa. Kalau kita nak ajak rumah kita mungkin belanja mahal, jadi kita bagilah RM10, RM20 kepada surau, masjid, sebagainya untuk puasa. Dan yang keenamnya, utamanya 10 takhir, kita gandakan sikit, terutama kita nak berebut Lailatul Qadar. Jadi saya rasa itulah saya dapat sampaikan pada petang ni, yang bahagia ni. Saya pertama kali masuk dalam bangunan RHB ni, selalu lalu jalan pujian, lalu jalan ni jalan maupun dan pemberitaan ni. Okey, kalau kenapa kita harapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan kerja-kerja ibadah kita dalam bulan Ramadan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dr. Haji Idris bin Haji Ahmad di atas tazkirah khas yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput yang berbahagia dan Sri Ahmad Badri diiringi oleh yang berbahagia Syekh Umar Rashid dan yang berbahagia